Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Bukan satu ayat, bahkan banyak ayat Allah memuji orang-orang yang mana di dalam sembahyangnya ia sembahyang dalam keadaan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Mu'minin ayat yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana orang yang berjaya adalah orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Pada dalam suratul Al-An'am ayat yang ke-92 Allah berfirman wahum ala salatihim yuhafizun, mereka adalah orang yang tetap mengerjakan sembahyang dan memelihara akan sembahyang. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 23 Allah berfirman allazina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka tetap mengerjakan sembahyang dalam keadaan istiqamah berterusan. Ada yang mengatakan bahawa orang yang mengerjakan sembahyang itu banyak, tetapi orang yang khusyuk di dalam sembahyang sedikit sekali. Ini kenyataan yang benar. Kerana sesungguhnya di antara ilmu yang diangkat oleh Allah adalah ilmu yang berkaitan dengan kekhusyukan sembahyang. Jadi dalam keadaan macam itu bermakna semakin lama orang yang khusyuk di dalam sembahyang itu berkurangan. Maka orang-orang yang terdahulu, orang yang saleh, Ali Zainal Abidin sembahyang satu ketika lalu rumahnya terbakar. Orang menjadi cemas kerana di dalamnya ada seorang yang saleh yang disayangi oleh masyarakat ketika itu. Lalu mereka menjerit, lalu riuh rendah, Ali Zainal Abidin ada di dalamnya, riuh rendah. Maka walaupun api ada kelilingnya, Ali Zainal Abidin terus sembahyang seolah-olah tidak ada apa di sebelahnya. Sehinggalah orang pun masuk nak menyelamatkan dia. Ternyata dia sedang sembahyang. Lepas sembahyang orang bagi tahu, kamu tak tahu ke apa yang berlaku keliling kamu? Maka dia melihat api kelilingnya. Dia kata dia tak sedar pun apa yang ada kelilingnya, kerana terlalu asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang terdahulu yang terdiri daripada para sahabat Nabi. Ada di kalangan tabi'in yang ia ini sakit, kakinya itu hendak dipotong. Lalu satu orang doktor tabib berkata kaki kena potong. Tidak ada cara lain, diberi satu makanan, kalau dimakan dia akan hilang akal, lalu tidak sedar, maka semudahlah dipotong. Kata lelaki yang soleh itu, tidak perlu, cukup kalau kamu nak potong kaki saya, cukup ketika mana saya sedang sembahyang. Maka ketika mana dia sembahyang, dia ulurkan kaki, dia angkat takbir saja, maka para tabib memotong kakinya. Selepas sembahyang dia bertanya, sudahkah kamu selesai kerja, menyelesaikan tugas kamu? Dia kata sudah selesai. Cuba kamu tengok, ternyata kakinya sudah dipotong. Dia mengatakan semasa dia sembahyang dia tidak sedar bahawa kakinya dipotong. Begitu juga sahabat, ada sahabat itu dikatakan bahawa dalam satu satu peperangan, maka ada terkena anak panah. Maka anak panah itu terpancap di belakang tubuhnya itu. Bagaimana nak mencabutnya? Memang sudah pasti susah nak cabut dalam keadaan sakit. Lalu sahabat itu berkata, kalau mau cabut, jalannya satu sahaja, ketika mana aku sembahyang. Maka ketika mana dia sembahyang, maka panah itu dicabut. Sehingga selepas sembahyang dia bertanya, sudah selesaikah? Maka dikatakan sudah selesai.
kerjanya itu. Sungguh dia tidak merasa sakit kerana asyik dalam mengerjakan salat, khusyuk di dalam sembahyang. Tetapi ini tidak berlaku dah di zaman kita. Semakin hari semakin berkurangan orang-orang yang khusyuk. Bahkan kalau kita cari orang yang benar-benar khusyuk, amat sukar sekali. Baik, lalu dikatakan bahawa orang yang haji itu ramai, orang yang mendapat haji yang diterima, haji mabrur itu sedikit sekali. Maka begitulah, burung itu banyak tapi bulbul itu sedikit. Burung yang suara yang merdu itu sikit. Begitulah gambarannya. Maka orang yang berilmu itu banyak, tetapi orang yang beramal dengan ilmu itu sedikit. Orang yang beribadat itu ramai, tetapi orang yang ikhlas itu sedikit. Begitulah keadaannya. Maka pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan melihat keadaan rakyatnya. Inilah pemimpin dahulu. Tengok rakyat, masuk kampung, keluar kampung, tengok rakyat. Susah ke tak susah, senang ke tidak senang, ibadat ke tidak ibadat. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia lalu tiba-tiba di dalam sebuah rumah mendengar orang munajat kepada Allah. Antara yang dia munajat, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah aku ini di kalangan orang yang sedikit. Maka Sayyidina Umar merasa hairan kerana golongan yang sedikit itu adalah orang kafir. Zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang, orang Islam ramai. Tapi dia berdoa, masukkanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Maka keesokan harinya Sayyidina Umar berjumpa orang itu lalu bertanya, semalam aku mendengar kamu munajat kepada Allah, memohon dimasukkan di dalam kumpulan yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar berkata, kenapa kamu mahu masuk kumpulan sedikit? Sedangkan kumpulan yang ramai itu kumpulan orang yang beriman, kumpulan orang Islam. Kerajaan Islam sudah besar, orang yang beriman sudah ramai. Kenapa mahu masuk kumpulan yang sedikit? Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu mendengar firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit daripada hamba aku yang bersyukur kepada Allah. Maka begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah ini, ramai orang yang beribadat tapi benar-benar dekat dengan Allah, amal ibadahnya khusyuk itu sedikit. Maka dalam bab perkara ini kita boleh berdoa, ya Allah, masukkanlah kami di kalangan golongan yang sedikit. Masuk sedikit itu masuk sedikit itu orang-orang yang saleh, orang bangun malam sedikit, orang yang benar-benar maknanya khusyuk di dalam sembahyang sedikit, orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadat itu sedikit, orang yang beramal dengan ilmu itu sedikit. Maka kita mohon kepada Allah agar kita masuk di kalangan orang yang sedikit. Kerana apa? Sedikit saja orang yang bersyukur, sedikit saja orang yang maknanya terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya kita mohon agar Allah kurniakan kita di kalangan orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Maka sembahyang ini adalah ketundukan hati. Sembahyang bukan tunduk anggota rukuk sujud sahaja. Bahkan sembahyang itu hati kita tunduk kepada Allah. Hati kita pasrah, yakni hati kita serah kepada Allah dan cuba sedaya upaya mendatangkan kekhusyukan di dalam sembahyang. Akhimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Paling kurang kata ulama-ulama, orang itu sembahyang dia mengetahui apa yang ia kata. Orang itu sembahyang dia mengetahui dia rakaat ke berapa. Orang itu sembahyang dia mengetahui maknanya mengenai apa yang dia ucapkan ketika dia sembahyang. Maka dikatakan bahawa sembahyang itu menunjukkan orang itu tunduk hatinya kepada Allah, dan kekhusyukan itu adalah tanda amal ibadat solat itu diterima oleh Allah. Maka amalan sunnah itu ada syaratnya dan penerimaan pun ada syaratnya. Dan syarat amalan sunnah itu ditunaikan fardu. Ibadat sunat ada syaratnya. Apa dia? Nak ibadat sunat diterima, ibadat wajib kena buat.
Jangan semayang rawatib, semayang fardu tak buat. Maka ibadat, dalam ibadat itu dikatakan bahawa amalan sunat ada syarat dia. Syarat dia wajib kena buat. Maknanya, sementara syarat itu diterima amalan dalam bab sembahyang adalah kekhusyukan sembahyang. Jadi dalam sembahyang yang dikehendaki itu, kita hendaklah cuba sedaya upaya dalam keadaan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu di dalam sembahyang mereka khusyuk. Bagaimana nak sembahyang itu khusyuk? Dan ini kita pernah bertanya dengan beberapa ulama, beliau menjawab kekhusyukan sembahyang itu dengan jalan tazkiyatun nufus. Apa dia? Nak dapat khusyuk sembahyang adalah jalan pembersihan hati. Kalau selagi mana kita tidak lalu jalan pembersihan hati itu, kita amat suka untuk dapat khusyuk sembahyang. Maka jalan pembersihan hati ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, melalui jalan ilmu, jalan amal, jalan taubat. Syekh Ibnu Athaillah menyebut di dalam kitab Tajul Arus, berbeza sedikit, jalan taubat dulu, jalan taubat, jalan ilmu, jalan amal. Maka dikatakan bahawa tiga ini, ilmu, amal, taubat, ini jalan pertama. Jalan kedua, Imam Ghazali bagi lagi dalam kitab Minhajul Abidin. Jalan yang kedua, jalan mujahadah. Jalan mujahadah ada 4, yakni kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang cakap. Ni awak payah kali ni. Maknanya kurang makan dan minum, 1, kurang makan dan minum itu makan sedikit, minum sedikit, ataupun banyak berpuasa. Kurang bercakap itu maknanya kurang bercakap perkara dunia, banyak bercakap perkara akhirat, dan banyak baca Quran dan berzikir. Kurang bergaul bermakna kurang bergaul bersama dengan orang-orang yang melalaikan, bahkan bergaul dengan orang-orang soleh dan berada di tempat-tempat yang baik. Kurang tidur dengan arti kata kurangkan tidur ataupun dengan banyakkan qiyamul lail. Jadi ini jalan pembersihan hati. Jalan pembersihan hati. Jadi jalan pembersihan hati itu berkaitan dengan khusyuk sembahyang. Begitu juga kita tanya doktor pakar, kenapa saya sakit kulit ni, gatal sungguh contohnya, macam-macam ubat sapu dah. Maka jumpa doktor bagi ubat sapu. Jumpa doktor pakar, dia minta darah. Tak ada kena-kena dengan kulit. Tak ada kena-kena dengan kulit. Kita faham begitu. Maka doktor pakar ambil darah. Daripada darah dia kata, patut pun kamu kena sakit kulit. Sebab apa? Dalam darah kamu ada kuman. Dia tak tengok pada kulit, dia tengok pada darah. Begitulah. Ulama fiqh tengok zahir. Nak khusyuk sembahyang, betulkan tegak betul-betul. Jangan palintah lain. Jangan bergerak-gerak. Maknanya, betul, itu ulama fiqh. Ulama tasawuf pula nak khusyuk sembahyang, berlaku penyucian hati. Maknanya doktor biasa pakai kulit, itu fiqh. Doktor pakai cek ikut darah, itu tasawuf. Begitu gambarannya. Maka dua-dua kena teh belaka, ambil bahagian fiqh, ambil bahagian tasawuf. Hak bahagian dalaman, nak mati ikut dalaman tu makan antibiotik. Hak tu bahagian sapu, baru jadi dua-dua. Begitulah gambarannya. Maka begitu dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang ini dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka itu di dalam sembahyang mereka khusyuk. Dan macam mana nak khusyuk? Tengok ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini barulah kita dapat faham. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mana perkara-perkara lara mereka berpaling. Maknanya apa? Bermakna perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menyebabkan kamu lalai kepada Allah, kamu tinggalkan. Ia tidak berkaitan dalam sembahyang. Sebelum sembahyang kamu tinggalkan benda-benda yang melarangkan kamu. Jadi benda-benda yang melalaikan kita, kalau kita harung dengan benda-benda yang lalai, dia akan masuk dalam sembahyang kita.
Lalu dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tauquhu ma la ya'nihi, daripada keelokan orang Islam itu dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Apa yang tidak memberi manfaat? Duduk lama-lama, tak ada apa, sembang-sembang kosong, tak ada apa akhirat, perhati akhirat, tinggalkan. Kalau nak sembang-sembang, sembang dengan orang alim, orang soleh yang dapat pahala, dapat manfaat. Kita cakap bab perkara dunia tak dapat manfaat, kita cakap kisah-kisah orang soleh dapat manfaat. Begitu. Kita duduk saja dan apanya duduk saja tepi-tepi jalan tak dapat pahala. Duduk saja dalam masjid dengar kuliah dapat pahala. Maknanya. Jadi begitu. Benda yang lara-lara, akhir sekali dalam keadaan macam itu berlaku pembersihan hati. Bila berlaku pembersihan hati, membawa kepada kekhusyukan sembahyang. Bermakna wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, kamu berpaling benda yang melalaikan kamu, membawa kepada pembersihan hati, maka akan membawa kepada kamu khusyuk di dalam sembahyang. Maka jalan yang kedua tadi jalan mujahadah, penyucian hati. Jalan yang ketiga penyucian hati itu adalah dua perkara. Yang pertama, berdampingan bersamaan dengan guru yang soleh. Berdampingan bersamaan dengan guru yang soleh. Yang pertama, bersahabat dengan orang yang soleh. Yang kedua, mengekalkan amal zikir. Yang ketiga. Tiga perkara ini, itu kaedah yang ketiga. Jadi kaedah pertama, penyucian hati, ilmu, amal, taubat. Kaedah yang kedua, mujahadah. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang cakap. Kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, berkawan dengan orang yang soleh, berguru dengan ulama yang soleh, guru yang soleh, dan amalkan zikir. Tiga perkara ini, insya-Allah berlaku penyucian hati. Bila hati sudah suci, mudahlah seseorang tadi maknanya bersembahyang, beribadat dalam keadaan hatinya ingat kepada Allah Ta'ala. Maka hati yang ingat kepada Allah Ta'ala ini membawa orang itu takwa kepada Allah Ta'ala. Dan mengenai satu ayat dicerita oleh Imam Al-Ghazali, ada orang soleh, dia baca Quran, bila jumpa ayat ini dia menangis, menangis, tak boleh baca, besok pula baca. Dan tak boleh. Ada satu ayat ini, orang soleh jumpa ayat ini, maka dia menangis. Ayat apakah itu? Ayatnya ada dalam suratul Maidah. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanya saja amal ibadat yang diterima oleh Allah adalah amal ibadat orang-orang yang ada sifat takwa. Orang-orang yang ada sifat takwa. Maka bimbang kita sembahyang, kita beribadat, tapi tidak ada takwa di dalam hati kita. Apa itu takwa? Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya, takwa itu ada tiga. Yang pertama, al-khasyatu wal haibatu ilallah. Yang pertama, merasa gerun dan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, imtisalu awamirihi wa jatinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Yang kedua, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, tanzihul qulub, yakni penyucian hati kamu dengan amalan-amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendirikan sembahyang 2 rakaat dengan betul-betul menghadapkan hatinya kepada Allah, maka sembahyang ia menyebabkan keluar dosa-dosa daripadanya sebagaimana dia keluar daripada perut ibu. Dia keluar daripada perut ibu, maknanya sebagaimana dia baru dilahirkan. Bayi yang baru lahir tidak ada dosa. Orang yang lepas sembahyang, dia tidak ada dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, apabila bercakap tentang sembahyang, ulama mengatakan demikian.
Yang pertama, usahalah kamu sembahyang di awal waktu. Kerana apa? Kerana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang afdal? Lalu Rasulullah menjawab, as-salatu ala mawaqitiha. Riwayat yang pertama, as-salatu fi awwali waqtiha. Riwayat yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha. Riwayat yang ketiga, maka dikatakan sembahyanglah pada waktunya, ataupun sembahyang pada awal waktunya, sembahyang pada mula-mula waktunya. Jadi dikatakan bahawa yang pertama, afdal itu sembahyang di awal waktu. Yang kedua, ulama mengatakan sembahyanglah kamu sembahyang berjemaah, kerana Nabi SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sesungguhnya sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita sembahyang di awal waktu, disuruh kita sembahyang berjemaah. Kemudian apabila kita sembahyang pula, maka innamas salatu tamaskunun. Sembahyang itu dalam keadaan tenang-tenang, jangan gaduh-gaduh, jangan nak fikir cepat habis sahaja. Duduklah kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada yang menyebabkan lalai daripada sembahyang. Apa dia yang menyebabkan kamu lalai daripada sembahyang? Adalah fikiran-fikiran yang menyibukkan kamu, ataupun perkara-perkara yang menyibukkan kamu sebelum kamu mengerjakan sembahyang. Sebelum kamu mengerjakan sembahyang, apa yang menyibukkan kamu, itulah yang masuk di dalam sembahyang. Maka ulama mengatakan bahawa kamu datang awal-awal, sebelum masuk waktu sembahyang, kamu berzikir. Zikir itu bagaikan pagar supaya perkara-perkara yang luar tidak masuk di dalam hati kamu. Maka berzikir. Selepas itu kerja sembahyang. Imam Al-Ghazali pula mengajar kita, kalau nak angkat takbir itu boleh dibaca dengan membaca qul a'udzu birabbin nas contohnya, dan boleh dibaca dengan rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ataupun apa-apa doa mohon kepada Allah agar Allah mempermudahkan ibadat kita. Lalu dikatakan bahawa jadi perkara ini harus dihilangkan, jangan sibuk-sibuk. Sebab itu dilarang kita gaduh-gaduh. Maknanya sebab itu kena ajar diri kita sebelum daripada beberapa minit. Kalau pengke awal ni beberapa minit, siap-siap dah segera untuk bersembahyang. Kalau dah lama, beberapa jam. Mana 3 jam ni nak mayang, siap dah. Itu bagus lah. Itu bagus. Tapi pengke awal ini jangan kita elakkan. Kalau boleh, bila azan baru nak sibuk-sibuk. Kalau boleh sibuk-sibuk nak sembahyang sebelum pada azan. Sebelum pada azan, itu lebih baik. Tetapi kalau lah tak sempat juga, pastikan bila azan kena tinggalkan. Tidak boleh lagi buat kerja yang lain. Kenapa? Allah berfirman dalam surah Jumaat, iza nudiya lis-salat, apabila kamu disuruh mengerjakan sembahyang, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ingat Allah. Apa maknanya? Bila masuk saja azan berkumandang, tidak boleh ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan sembahyang saja. Maknanya fas'au ila zikrillah. Dah saya berniaga, wazarul baik, dalam Quran kata fas'au ila zikrillah wazarul baik, segeralah ingat pada Allah, tinggalkan jual beli. Itulah yang paling baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Sekejap saja, tak lama. Sebab itu Quran kata fa iza qudiyatis salah, apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu masuk kerja masing-masing. Mana? Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wa bataru min fadlillah, carilah rezeki Allah balik. Carilah, tidak ada masalah. Maka itulah yang paling baik kalau kita mengetahuinya. Maka kadang-kadang boleh dilakukan juga. Kadang-kadang boleh dilakukan dengan salat di dalam kegelapan. Ada setengah ulama kata gelap ini makruh. Ulama mengatakan gelap ini makruh. Ada mengatakan sembahyang gelap-gelap ini, tapi jangan gelap sangat. Itu afdal ketika mana kamu sembahyang malam.
Ketika mana kamu sembahyang malam, jangan terlalu gelap, tapi gelap-gelap suram-suram begitu sahaja. Maknanya. Dan dia kata dalam kegelapan di tempat yang sunyi, jauh daripada bising. Sembahyang di tempat bising, kata ulama fiqh, makruh. Tahulah tempat-tempat tu bising, kita akan takbir. Maknanya itu makruh katanya. Dan dilarang juga, kata Imam Ghazali, menggunakan, ini bukan kata saya, ini kata Imam Ghazali, tidak menggunakan sejadah yang berwarna-warni. Ambil saja, kalau hijau-hijau, putih-putih, kuning-kuning, biru-biru, merah-merah, itu anda. Maknanya setengah ulama-ulama sufi dia suka biar warna putih. Maknanya. Dan bagi sembahyang pula, kata Imam Al-Ghazali, jangan mengenakan pakaian yang bercorak-corak. Ada gambar penyu contohnya. Maknanya biarlah kita tahulah kita itu lambang negeri kita, tapi janganlah mengganggu orang. Maknanya dulu ada satu, dia pakai baju t-shirt tu dia tulis secret word Terengganu kita. Secret word ni perkataan yang rahsia-rahsia perkataan Terengganu kita. Dia tulis kopeh dorok cetong. Jadi kita mayan duk baca kopeh dorok cetong. Maknanya betul lah ulama kata makruh, jangan gitu. Jadi dia sembahyang, kita duduk belakang. Jadi kita jenis tokoh sorok, tengok macam-macam perkataan. Maknanya mepes press dia tulis. Maknanya jadi perkataan-perkataan itu walau dia betul perkataan corak warna, ulama memakruhkan. Jangan memakai pakaian yang bercorak itu yang dapat yang dapat menarik perhatian ketika orang lain sembahyang. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah Nabi memakai gamis. Gamis ni jubah begini. Kalau hak pesen terbuka gini, sebenarnya ni jubah, ini gamis. Bahasa Arab panggil qamis. Qaf berdukar jadi ge, jadi gamis. Jadi gamis ni pakai jubah gitulah. Gamis ataupun jubah yang bercorak yang diberi oleh satu orang sahabat, nama sahabat tu Abu Jahmi. Lalu bila dah bagi jubah tadi bercorak, lalulah diberi pada Rasulullah pakai. Ini Rasulullah, bukan orang lain. Rasulullah pakai. Masa ketika Rasulullah pakai tu, jubah tu ada corak, macam mana corak wallahu alam. Lalu Nabi pun pakai. Lepas Nabi pakai, Nabi balik, Nabi tukar pakai jubah lain, ambil baju tadi. Nabi kata pada sahabat, bawa gamis ini beri pada Abu Jahmi. Pakaian ini telah melalaikan aku dalam sembahyang, kata Rasulullah. Maknanya itu Rasulullah nak mengajar kita, siapa-siapa yang memakai pakaian yang bercorak-corak menarik perhatian, boleh jadi lalai atas diri dia, boleh jadi lalai pada orang lain. Menunjukkan bahawa bukan senang sebenarnya kita nak dapat kekhusyukan dalam sembahyang. Kekhusyukan dalam sembahyang mesti ada penumpuan. Nabi pernah mencabar sahabat, bukan mencabar, bertanya pada sahabat, siapakah di kalangan kamu yang dapat mengerjakan sembahyang tanpa mengingat yang lain kecuali Allah? Maka Rasulullah akan memberi hadiah serban ke dia. Sayyidina Ali kata, saya ya Rasulullah. Maka dia pun sembahyang 2 rakaat. Sayyidina Ali orang yang khusyuk sembahyang, dia pun sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang, dia kata, ya Rasulullah, sepanjang aku sembahyang, aku ingat pada Allah, kecuali di akhir-akhir aku nak salam, teringat aku, kaki boleh serban Nabi. Maknanya Sayyidina Ali sepanjang sembahyang tak ingat lagi Allah Taala, nak akhir-akhir salam dah, layak akhir dah ketika tu, mari teringat, lepas salam ni boleh setara serban Nabi. Maknanya begitu, bukannya senang seseorang tadi nak khusyuk di dalam sembahyang. Maka usaha tetap usaha, wajib kita usaha, tapi usaha itu dengan cara zahir dan batin. Maknanya apa? Yang zahir juga kita kena jaga tinggalkan mudarat, yang batin kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah memperbaharui tali seliparnya. Nabi kemudian ketika sembahyang,
Nabi memandang kepada selipar dia. Ketika mana Nabi memandang. Oleh kerana itu, setelah selesai, Nabi perintahkan tali itu dibuka. Ambil tali lama saya, sebab tali itu tali baru. Jadi bila tali baru tu, baru tapi keikat dengan tali baru, Nabi sembahyang, Nabi tengok selipar yang dia tali baru. Itu Rasulullah. Rasulullah tengok kerana tali itu baru teringat. Maka Nabi pun pecah ambil hal lama. Sebab hal lama sepanjang lipah tali lama tu tak ingat-ingat pun. Tapi tak tengok-tengok pun. Tapi bila tali baru Nabi pun tengok. Nabi kata apa? Nabi kata tali itu dibuka, dia ganti yang lama. Kerana apa? Kerana ketika sembahyang tu Rasulullah memandang akan tali selipar tadi. Selain daripada itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika mengenakan cincin emas pada jari. Masa itu emas tidak diharamkan bagi orang lelaki masa tu. Ada hadis yang Nabi pakai cincin emas. Jadi jangan ambil hadis ni masa pakai nak pakai cincin emas. Saya pakai cincin emas, saya jumpa dah hadis Nabi pakai. Hadis Nabi memakai cincin emas masa ketika itu emas belum lagi diharamkan oleh Allah. Ada hadis sahabat minum arak. Sahabat minum arak ketika itu ayat dan haramnya arak tidak lagi diturunkan. Tidak lagi diturunkan. Maka Nabi itu Nabi pun pakai cincin emas di jarinya sebelum kata Imam Ghazali, sebelum perkara itu diharamkan. Lalulah ketika Nabi duduk di atas baginda, di atas mimbar, lalulah Nabi pun cabut dia punya cincin emas tadi. Dan Nabi pun nak kata dia lepo. Bukan lepo macam kita lepo tu. Gitulah maknanya, letak tepi gitu. Maknanya, dan berkata, ini telah menyibukkan aku. Dengan sesekali memandangnya, sekali memandang kamu, aku berketubah, katanya Rasulullah. Sekali duk tengok ke cicing, sekali tengok ke orang lain, cicing pula tengok, kali cabut cicing payah sangat. Maknanya begitu. Jadi sesuatu Rasulullah ni, sesuatu yang menyibukkan dia, yang tidak boleh tumpu pada ibadat, dia akan tinggalkan. Maka seorang sahabat sembahyang di rumahnya berdekatan dengan dinding, sementara pohon kurma di samping rumahnya sedang berbuah lebat. Sesekali dia memandang pohon kurma itu, sambil dia rasa takjub pada pohon kurma tadi. Oh, sedap anggur buah kurma tadi. Lantas ia lupa bilangan rakaat. Ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Ada seorang sahabat sembahyang. Jadi sembahyang dekat dinding. Dekat dinding tu ada tingkap. Tingkap tu di luar tu ada pohon kurma. Sekali sembahyang tengok pohon kurma. Sambil pohon kurma tengok, oh sedap buah masak dah ni. Maknanya ketika itu terlupa bilangan rakaat. Kemudian lepas pada sembahyang, dia bertemu dengan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bertemu dengan Sayyidina Uthman. Lalu dia kata, wahai Sayyidina Uthman, pohon kurma ini telah melalaikan aku. Kata Sayyidina Uthman, kalau gitu pohon kurma ni musdekah kau orang lah. Musdekah kau orang lah pohon kurma ini pada jalan Allah Ta'ala. Maka orang tu pun terus jual pohon kurma dengan harga 50,000. Tidak dinyatakan 50,000 dinar ke dirham, tapi dia terus jual. Kerana apa? Kerana menyibukkan dia. Baik. Sementara itu, seorang ulama salaf berkata, ada 4 perkara dalam sembahyang yang merupakan sembahyang kamu jadi sia-sia. Ada 4 perkara. Yang pertama, berpaling ketika sembahyang. Tengok sembahyang, berpaling kiri kanan. Berpaling ketika mana sembahyang. Yang kedua, mengusap wajah. Tengok sembahyang, duk sapu muka. Sapu muka. Dan yang ketiga, meniup debu. Maknanya, terutama pada tempat sujud. Kalau dulu sujud tu tempatnya yang ada pasir tu, maka ditiupnya itu. Dan yang keempat, sembahyang di tempat orang lalu lalang. Boleh menyebabkan sembahyang kamu tadi jadi sia-sia, katanya. Maka hal itu pun ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang sembahyang selama mana orang itu tidak berpaling. Maka sembahyang itu kena jaga betul-betul, tengok di tempat sujud. Oleh kerana itu, jika sedang sembahyang, maknanya kalau sudah sembahyang, orang itu jangan berpaling.
Hanya tumpu kepada itu je. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembahyang? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau dia berdiri bagaikan tiang. Maknanya tegak bagaikan tiang. Sementara sahabat yang lain apabila rokok, mereka kelihatan tenang seperti benda mati, sehingga dia tidak merasakan burung-burung yang hinggap di belakang dia. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar kalau dia berdiri macam tiang, memang tegap, tak bergerak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi rokok straight, mana rokok tak bergerak macam dahan pokok. Akhirnya burung mari duduk belakang. Tak suka burung, ingat pokok kayu punya orang. Maknanya sebab apa? Sebab dia punya berdiri dia punya rokok dia memang tegak, tidak bergerak. Ini sahabat Nabi. Maka semua itu merupakan sikap yang dituntut di hadapan orang besar daripada penghuni dunia, lantas bagaimana dituntut di hadapan raja segala raja. Begitulah maknanya. Ketika mana berdiri dalam pembarisan, adanya raja di hadapan, memang tak paling pun. Maknanya kalau berdiri, ini berdiri pembarisan, ada raja pula, nak ada tengok pula pembarisan, memang tidak berpaling. Itu barulah raja, itu baru pemimpin, apatah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Maka di dalam kitab Taurat termaktub, wahai anak Adam, jangan merasa lemah untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan sembahyang sambil menangis. Aku adalah Allah yang dekat kepada hatimu, hati kalbumu, yakni hatimu, dan di dalam gaib dalam raih engkau melihat cahayaku. Katanya, jangan lemah untuk berdiri di hadapan Allah. Teruskan kamu berdiri. Semakin kamu berdiri dengan Allah, semakin dekat kamu dengan Allah Ta'ala. Dan apabila kamu ingat kepada Allah, Allah akan mengingati kamu. Maka disuruh kepada kita ini sentiasa mengerjakan sembahyang. Berdiri sekuasa yang boleh. Satu hari, satu pagi, Nabi masuk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi masuk dalam masjid, ada tali rentang. Daripada tiang ni. Tiang pula pelepah kema. Maknanya dia ikat pada tiang ni. Rasulullah tanya sahabat, ini tali apa ni? Ya Rasulullah, inilah tali yang isteri kamu. Isteri kamu ini dia sembahyang sampai letih. Dia sembahyang sampai letih dan dia terpaksa bergantung pada tali. Dia ikat tali itu supaya dia tak jatuh. Kalau tak jadi jatuh kerana terlalu letih, maka dia sembahyang sampai letih tapi masih lagi berdiri, dia letak tali. Tujuan tali boleh gantung supaya tak jatuh. Rasulullah tengok begitu, itu isteri Nabi. Lalu Rasulullah kata pada sahabat, cabut tali ini, siapa yang tak larat dah siapa yang tidak larat untuk berdiri, maka sembahyanglah dia dalam keadaan duduk. Maka sembahyang sunat boleh duduk. Sembahyang sunat, sembahyang wajib kena berdiri. Tapi sembahyang wajib tak mampu berdiri, boleh duduk. Orang yang boleh duduk, dia tak mampu, dia sembahyang duduk, dia dapat pahala seperti berdiri. Tapi kalau dia sihat, dia boleh berdiri, tapi dia nak sembahyang duduk, maka dia dapat pahala separuh daripada orang berdiri. Maknanya. Baik. Abu Aliyah ditanya tentang firman Allah Ta'ala. Maknanya alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang keadaan lalai ketika mana menyempurnakan sembahyang. Maka menjawab orang yang lalai dalam sembahyang hingga dia tidak mengetahui apakah pada rakaat dia genap ataupun ganjil. Dia tidak tahu sembahyang dia genap pun ganjil. Itu yang dikatakan alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dalam sembahyang mereka itu mereka lalai, maka mereka tidak tahu adakah genap ataupun ganjil. Maka teringatlah kisah Imam Asy-Syafi'i, dia punya guru namanya Syaiban. Guru kepada Imam Asy-Syafi'i nama Syaiban. Ini guru Imam Syafi'i. Ramai guru Imam Syafi'i, tapi antaranya Syaiban. Syaiban pula dikenali dengan Ra'i. Syaiban penggembala kambing. Dia seorang penggembala kambing saja.
Tapi bila Imam Syafi'i yang terkenal dengan alimnya, dengan kehebatan ilmu dia, dengan kebijaksanaan dia, Imam Syafi'i duduk di hadapan Syaiban. Syaiban bila Imam Syafi'i datang depan Syaiban, Imam Syafi'i duduk, tak berdiri pun. Orang lain jumpa Imam Syafi'i berdiri, tapi dia duduk. Lepas tu Syaiban boleh arah. Hai, kamu Syafi'i, pergi ke sana, pergi sana. Mari sini, mari sini. Orang heran. Imam Syafi'i ini, dia duduk dengan Syaiban itu penggembala kambing macam budak-budak. Yang termasuk hairan itu Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak muridnya. Wahai guruku Imam Syafi'i, kenapa aku melihat kamu ketika mana kamu berada di hadapan Syaiban, kamu bagaikan budak-budak kecil? Katanya Imam Syafi'i, aku memang layak bagaikan budak kecil kerana dia adalah guru aku. Hei, penggembala kambing guru kamu? Penggembala kambing? Kata Imam Syafi'i, kamu tidak tahu lagi dia itu. Kalau kamu dengar daripada perkataan-perkataan dia, kalam dia, baru kamu tahu siapa dia. Lalu Imam Syafi'i mengajak anak muridnya Imam Ahmad, mari berjumpa dengan guruku. Dan kamu tengoklah perkataan dia. Maka Imam Ahmad pergi tengok gembala kambing. Macam mana ni? Dia pun pergi jumpa Syaiban. Jumpa Syaiban, Imam Syafi'i kata, hai Imam Ahmad, kamu bertanyalah kepada Syaiban, apa yang kamu nak tanya? Dia pun mari mikir, nak tanya dia gembala kambing. Maknanya, nak tanya soalan dia, tanya gembala kambing. Gembala kambing, kalaulah dia ulama' lain lah tanya. Boleh tanya bab-bab dalil-dalil daripada ni, ambil istinbat hukum daripada mana. Kenapa maknanya, gembala kambing nak tanya apa? Dah tanya soalan mudah-mudah sudah. Tanya. Maka Imam Ahmad tanya, wahai Syaiban, aku nak tanya kamu, bagaimana kalau satu orang itu sembahyang, dan ketika mana dia sembahyang, dia tak tahu rakaat dia 3 ke 4, 3 ke 4. Dia tanya. Itu je soalannya mudah-mudah. 3 ke 4. Dia ingat Syaiban itu penggembala kami, tanya soalan gitu lah. Orang itu sembahyang 3 ke 4, 3 ke 4. Kata Syaiban, jawapannya ada 2 mazhab. Oh, 2 mazhab pula. Ada 2 mazhab. Yang pertama mazhab kamu, yang kedua mazhab aku. Baiklah. Kalau mazhab aku macam mana? Oh, habis pula masa. Maka katanya Syaiban katanya Syaiban, ada pun dalam mazhab kamu 3, 4, 3, 4, 3, 4, yang 3 itu sudah pasti, yang 4 itu ragu. Al-yakinu la yuzalu bisyak, maka ambil 3, tambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Ini dalam mazhab kamu. Jadi dalam mazhab aku pula, ada pun orang yang sembahyang 3, 4, 3, 4, itu orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Dia layak dapat azab daripada Allah Ta'ala. Terkejut Imam Ahmad. Bila terkejut Imam Ahmad, masa pun habis, kita sambung akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.